Tidak banyak. Okey, okey. Sikit je. Baik ya, kita masuk dalam bab syarikah wal wakalah. Ya, syarikah dengan perkataan syarikat, wakalah dengan perkataan wakil. Ya, hadis yang ke-902 ya. 902. Baik, kita ulang balik pengertian ya, syarikah. Syarikah ialah dua orang atau dua pihak melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Dalam suatu usaha. Itu maknanya disebut sebagai syarikah. Ya. Bersyarikat, bersekutu ya, dalam satu usaha. Baik, yang kedua disebut wakalah. Wakalah ialah seseorang diamanah untuk mewakili orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Seseorang diamanah untuk mewakili orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Itu dikatakan wakil, wakalah, wakil. Ya. Baik, kita teruskan dengan 902. Silakan, siapa nak baca? Ini saya baca, Ustaz. Sila. Hadis 902 dari Abu Hurairah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah berfirman, aku yang meninggal dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat, aku keluar dari antara mereka. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan sahkan dia oleh Hakim. Dalam makna tadi, aku apa? Firman Allah Ta'ala, aku meninggal. Aku yang meninggal. Meniga. Ataupun macam ni, aku yang ketiga. Aku yang ketiga. Macam tu. Orang yang ketiga. Yang ketiga. Aku yang ketiga. Macam tu. Dia terdengar tadi menigai. Apa tadi? Mana aku yang ketiga. Ana salisu. Arab dia. Salisu, aku yang ketiga. Ya. Ana salisu. Salisu. Daripada salasa. Salasa. Okey, catat dulu. Hadis 902. Hadis sah. Matan. Boleh mengadakan persekutuan. Boleh mengadakan persekutuan. Hukum mubah. Hukum mubah. Mudah. Baik, saya masuk mula ya. Jadi maksud hadis ini adalah hadis yang terkandung firman Allah. Jadi kalau ada hadis terkandung firman Allah ni namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Sebab firman Allah kan biasa Quran. Ya, Quran itu firman Allah. Tapi kalau hadis ada firman Allah, dia bukan Quran.
Ya. Hadis Itu kursi. namanya hadis qudsi. Apa beza hadis qudsi dengan Quran? Hadis Quran ini dia Nabi dapat wahyu melalui Jibril. Melalui Jibril. Tetapi hadis qudsi ini dia tidak melalui Jibril. Nabi dapat langsung. Dapat langsung. Jadi bukan melalui Jibril. Tetapi kena ingat, asal nama hadis dia melalui proses kedudukan. Dia juga ada sahih, dia juga ada dhaif. Jangan kata hadis qudsi semua sahih. Salah. Hadis qudsi juga dia ada sahih, ada dhaif juga. Tengok yang meriwayatkan. Kalau yang meriwayatkan itu terdiri daripada mereka yang menyalahi, maka dikatakan sebagai hadis itu sebagai hadis dhaif. Walaupun di dalamnya ada firman Allah. Itu hadis qudsi hadis qudsi jangan kata semua sahih, salah Ada juga yang dhaif. Ustaz, firman tu betul kecuali orang yang menerima dia silap Ustaz. Perawi dia. Perawi dia. Jadi itu dikatakan mana perawi-perawi ni yang menyebabkan hadis itu, yang menjadikan hadis itu sahih ataupun hadis itu dhaif yang menyampaikan tu. Yang menyampaikan. Baik kalau kita baca asal daripada kitab hadis yang dalam kitab Arabnya, dia tidak serengkas macam ni. Dia akan berbunyi contohnya sipulan dari bin sipulan, sipulan bin sipulan, dari sipulan, dari sipulan, dari sipulan, sampailah kadang 6 orang. Masuk yang ketujuh, dari Abu Hurairah telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah SAW. Jadi atas tu nama orang sampai, kadang sampai 5, kadang sampai 6. Nama-nama orang yang menyampaikan. Barulah sampai dari Abu Hurairah macam tu. Jadi macam ni direngkaskan, dibuang dia punya nama-nama yang di atas, tapi dihimpunkan dengan sanadnya macam mana. Sahih ke tidak. Kalau sahih disebutlah sini riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Okey, kita catat dulu hadis tadi, iaitu hadis sah, maknanya boleh mengadakan persekutuan, hukum dia mubah. Jadi apa maksud hadis ini? Apabila ada 2 orang atau 2 pihak melakukan persekutuan, persekutuan bersyarikatlah, atau berjanji untuk melakukan usaha sama, itu maknanya syarikat, maka Allah akan memberikan barakah kepada usahanya selama kedua belah pihak berlaku jujur. Tetapi bila salah satu pihak berlaku khianat, maka Allah akan menghilangkan barakah dari usaha kerjasama itu. Kena ingat kalau orang buat syarikat ni, sebenarnya dia ada barakah. Itu dikatakan kalau dia berdua bersyarikat, Allah yang ketiga. Faham tak? Allah yang ketiga. Kalau dia berempat, Allah yang kelima. Macam tu. Jadi di situ ada keberkahan. Sebab itu kadang syarikat-syarikat ni ada yang maju. Sebab apa? Dia terdiri daripada ahli-ahlinya yang jujur, yang amanah, yang beragama, tahu dosa pahala. Maka syarikat itu dia maju. Tapi setengah syarikat itu makin lama makin malap. Apa sebab? Sebab di antara ahli syarikat itu ada yang curang. Ada yang tidak amanah. Mengakibatkan keberkahan Allah tarik. Allah pun berlepas diri. Jadi syarikat itu tidak ada keberkahan. Jadi macam itulah keadaan syarikat kalau nak tahu. Sebenarnya syarikat ini bagus. Kalau yang mahir dalam bidang perniagaan,
Ya, kalau terdiri itu dikatakan kalau terdiri ahlinya yang amanah, yang beragama, yang tahu dosa, insya-Allah ya, syarikat itu akan maju. Ya, sebab Allah katakan kalau engkau berdua, aku yang ketiga. Kalau engkau yang keempat, aku yang kelima. Ya, macam itulah bahasa dia. Ya. Nah, itu dikatakan keberkatan pada syarikat. Ya. Jangan ada yang mengkhianati, curang. Ya, itu jawabnya lingkuplah tak lama. Ya. Kalau puan-puan ingatlah dulu kalau kita daripada KL ke Seremban sebelum Sungai Besi, ya, ada satu hotel. Tapi jalan betul sebelum tol Sungai Besi daripada KL. Tol, sebelah kiri. Ya, kalau daripada KL ke Seremban lah. Ya, sebelum tol Sungai Besi. Hotel tu betul-betul tepi highway. Ya. Ada satu hotel. Ya. Bukan main maju. Ya, hotel tu bukan maju. Rupanya kepunyaan orang kita. Orang Melayu kita. Ya. Hotel tu maju. Siang malam kata kalau kita lalu memang meriah nampaknya. Ya, hotel. Tapi lama-lama tutup. Ya, tutup. Ya. Jadi ya. Sekarang ni dah diambil oleh orang lain dah. Ya. Jadi ceritanya katanya ya dia dimiliki oleh suami isteri. Tapi ya agaknya sudah berkelahi dah apa tak ada sepahaman suami isteri ini ya lingkup ya hotel tadi. Ya, Lingkup. Lingkup. Ya. Tak ada keberkahan lagi. Ya. Dah tak ada kejujuran lagi antara suami isteri ini. Dulu macam tu. Ya. Ya. Tapi sekarang ni dah bukan orang Melayu lagi dah rasanya yang ambil alih. Ya. Itu perempuan mesti tahu sebelum Sungai Besi di sebelah kiri tu. Ya. Betul-betul tepi highway dia punya hotel. Ya. Itu dikatakan bersyarikat ni ada keberkahan dia. Kalau seandainya tidak ada yang khianat, tidak ada yang curang, ya, insya-Allah dia akan maju berkat. Ya, itu dikatakan dalam hadis ini. Itu baiknya bersyarikat kalau jujur. Ya. Baik, 903. Saya sambung. Teruskan sambung. 903 dari Sa'ib Al-Makazumi bahawasanya adalah ia sekutu Nabi SAW sebelum jadi Rasul. Ia datang pada hari menaklukkan Mekah. Maka ia berkata, dipersilakan saudaraku dan sekutuku. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Kalau kita sebutkan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Puan-puan tahu tak berapa kitab kita baca? 3 kitab. Kitab Ahmad, kitab Abu Daud, kitab Ibnu Majah. Jadi ada kitab hadis 3 kitab kita baca. Ya. Jadi itu kelebihan kita baca kitab Bulughul Maram ni. Maknanya yang menyusun ni dia membuka 7 ke ataupun 8 kitab. Kalau ada yang meriwayatkan sama, maka diletakkanlah satu hadis yang meriwayatkan 3 orang. Contohnya, jadi 3 kitab tu sama meriwayatkan hadis yang bentuknya sama. Itu kelebihan dia. Jadi kita tak payahlah banyak buka kitab hadis. Kalau kita buka Bukhari saja. Tak ada Abu Daud, tak ada Tirmizi, tapi Bulughul Maram ni kelebihan dia tu. Kalau nak tahu, seolah-olah kita belajar 7 kitab hadis. Kalau nak tahu. Ya. Al-Maram. Baik, ya, kita catatkan dulu hadis yang ke-912, hadis sah. 903. 903, sorry. 903 hadis sah. Matan, boleh bersekutu
dengan orang kafir. Hukum mubah. Baik. Ya, apa cerita hadis ini yang dikatakan dari Sa'ib Al-Mahzumi? Ya. Maksudnya, Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi mempunyai teman sekutu dalam usaha perdagangan, iaitu Sa'ib Al-Mahzumi namanya. Sa'ib Al-Mahzumi ini bukan orang Islam, ya. Dia bukan Islam. Dia yang orang musyrikin lah, ya. Orang kafir musyrikin. Dia ni menjadi sahabat Nabi dalam berdagang semasa Nabi sebelum menjadi Nabi lagi. Ya, jadi Sa'ib Al-Mahzumi ini, dan kemudian pada tahun penaklukan Mekah, Sa'ib Al-Mahzumi ini datang kepada Rasulullah SAW. Dia duduk tempat lain lah, dia datang. Dia jumpa Nabi. Dan baginda menyambut dengan rasa penuh hormat dan penuh rasa persaudaraan. Marhaban bi akhi wa syariki, kata Nabi dalam hadis atas yang disebut. Marhaban, ya. Maknanya mengalu-alukan selamat datang, ya, kepada saudara dia dan ya yang bersekutu atau bersyarikat dengannya. Jadi artinya, ya, dalam hadis ini kita tidak ada salahnya kalau seandainya ya, kita buat syarikat tadi, ya, kita modal tak banyak, tapi kita masuk modal ya bersama dengan ya orang yang bukan Islam. Ya, jadi dengan menubuhkan satu syarikat. Nah, jadi masing-masing ada keahlian ahli di situ. Jadi tidak ada salahnya asal ya tidak syarikat itu tidak menghalalkan yang haram. Ya, tidak menghalalkan yang haram. Contohnya hanya sebagai barang-barangan yang tidak ya berbentuk kalau makanan biasanya ada juga ya yang haram. Jadi ini ya itu barang-barang ya berkaitan dengan barang-barang ya yang tidak bersangkutan dengan yang haram. Jadi boleh ya berdagang atau bersyarikat dengannya dengan orang yang ya amanah walaupun dia bukan Islam. Contohnya Nabi dengan Sa'ib Al-Mahzumi. Ya. Bila Nabi dah dapat menakluki Mekah, dia datang jumpa Nabi. Nabi ya sambut dia. Ya. Sebab dia kawan Nabi sebelum jadi Nabi lagi. Kawan baik Nabi dalam bersyarikat. Jadi tak ada salah. Ya. Lagi 904. Saya baca. Sila. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, saya dan Ammar dan Sa'ad bersekutu pada apa-apa rampasan yang kita akan dapat di hari peperangan. Di hari peperangan Badar. Al-Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i. Baik, 904 carikan hadis sah. Matan boleh mengadakan syirkatul abrori. Syarikat yang baik. Syarikat yang baiklah. Abror tu baik, ya. Iaitu bersekutu dalam barang-barang lalu dibagi rata. Hukum mubah. Masuk ini. Mubah ni boleh ya. Baik, maksudnya
mengelola bersama suatu usaha yang diperoleh dari rampasan perang dibenarkan oleh agama. Contohnya misal kata masing-masing dah dapat bahagian harta rampasan perang. Kemudian masing-masing bekerjasama daripada harta rampasan perang itu dia bersekutu untuk dijadikan sebagai modal perdagangan sama-sama. Jadi tidak ada salahnya sebab hal itu sudah dibagi-bagikan. Bukan mencuri, dah ada bagi masing-masing. Jadi tidak ada salahnya. Sebab benda itu sudah dibagi-bagi. Kemudian dia nak bersyarikat sama-sama dengan barang-barang yang masing-masing perolehi, tak ada salah. Itu dikatakan mubah. Okey, siapa nak sambung 905? Silakan. Saya bacalah, saya ngantuk. Okey, elok yang ngantuk tu baca. Dia berkata, saya bermaksud, apa tu Ustaz? Alah biasalah maksud. Ringankan sikit. Oh, ya Allah. Hadis 95 dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, saya bermaksud pergi ke Khaybar. Lalu saya datang kepada Nabi SAW, maka sabdanya, apabila engkau datang kepada wakilku di Khaybar, ambillah daripadanya 15 wasak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia disahihkan dia. Baik, sambung lagi 906. Dari Ukhwah bin Abariki bahawasanya Rasulullah SAW pernah kirim bersertanya 2 dinar untuk ia berikan baginya binatang kurban hari dan di antara satu hadisnya dan telah terdahulu hadis 839. Saya sambung habiskan Ustaz last ni. 907. Dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW kirim Umar buat pungut zakat. Al-Hadis muttafaqun alaih. 908. Hadis 98 dari Jabir bahawasanya Nabi SAW sembelih 63 kurban dan ia perintah Alif sembelih sisanya. Al-Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis 909 dari Abu Hurairah tentang kisah seorang yang bunuh Nabi SAW tentang apa? Tentang kisah. Sebut ringan kisah. An Abi Hurairah fi qisasil asif. Bahasa Arab dia. Dari Abu Hurairah tentang kisah seorang buruh. Nabi SAW bersabda, pergilah yang Unais kepada perempuan orang ini. Jika ia mengaku, rejamlah akan dia. Muttafaqun alaih. Wah, burung semua ya. Hilang ngantuk. Habis dah. Habis dah. Okey. 905 sampai 909. Satu je. 905 sampai 909. Satu hukum. Hadis sah. Matan boleh mewakilkan kepada orang. Boleh mewakilkan kepada orang untuk mengambil sesuatu, untuk membeli sesuatu, memungut zakat, menyembelih, dan memeriksa. Serta menghukum orang. Hukum mubah. Inilah yang dimaksudkan wakil.
Ya, kita boleh wakilkan untuk mengambil sesuatu. Engkau boleh tolong ambilkan buku tu kat rumah si Fulan. Contoh. Ya, kita wakilkan dia ambil. Ya. Ataupun membeli sesuatu, kirim. Wakilkan orang untuk membeli sesuatu. Atau pemungut zakat. Dikatakan amil, pemungut zakat contohnya. Atau mewakilkan untuk menyembelih binatang. Ataupun untuk memeriksa. Ataupun untuk menghukum. Ya, itu maknanya ya pihak pemerintah boleh mewakilkan seorang untuk menjatuhkan hukum ya seseorang. Ustaz, Itu selalu bila korbankan, katakan kita korban ke Vietnam kan, Kamboja. Selalu kan wakil tu kata kita akan wakalah. Dia selalu gunakan perkataan wakalah. Cantik ya. Dia gunakan wakalah. Dia wakalah. Lalu dia tak faham wakalah. Yang kita wakil. baru nak belajar ya. Dia wakalah. Lepas tu Baru Ustaz lagi satu. wakalah. Satu bila perkahwinan Ustaz ni satu wakil kan, wakalah kan? Ya. Perkahwinan, wakil. Perkahwinan ya. Ada juga disebut sebagai wakalah pada wali lah. Ya, pada wali ya. Untuk mewakilkan. Ya. Itu maknanya ya disebut sebagai wakalah. Jadi yang kita baca ni hadis 905 sampai 909 ni sebenarnya bab wakalah. Mewakilkan. Mewakilkan supaya itu satu hukum. Ya. Okey, ada satu hadis lagi pendek hadis ni iaitu babul ikrari. Okeylah saya bacalah. Babul ikrari. Catatkan ya. Babul ikrari. Ikrari berbahasa yang kita siapa sebut. Ikrar. Berikrar. Bahasa Arab tu. Ya. Okey, catatkan ya. Pengertian dulu. Ikrar ialah pengakuan. Ikrar ialah pengakuan seseorang atas sesuatu yang dilakukannya. Okey, siapa nak baca? Siapa ngantuk lagi? Saya baca. Ngantuk. Okeylah, biar cergas. Hadis 910 bab ikrar. Dari Abi Dzar ia berkata, telah bersabda Nabi SAW kepada saya, katakanlah kebenaran walaupun ia pahit. Disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan dari satu hadis yang panjang. Ya, okey. Catatkan ya hadis bab ikrar ya. Hadis 910 hadis sah. Matan diperintah mengakui yang benar walaupun pahit. Hukum wajib. Kemudian bawahnya tulis benar itu ialah memberitahu manusia sebagaimana mestinya. Baik. Ya, hadis mengenai al-ikrar ini ada satu hadis saya pendek ya kalau rajin nak menghafal. Hadisnya begini. Kulil haqqo, ikut. Kulil haqqo walau kana murra. Walau kana murra. Kalau harfiah dia, kul, katakanlah oleh engkau al-haqqo akan yang benar. Walaupun ia pahit. Walaupun adalah ia pahit. Ya.
Apa dia Ini hadisnya? ini Kulil haqqo Haqqa walau kana murra. murra. Katakanlah yang benar walaupun ia pahit, bahasa ya. Biasalah ini ringkasnya. sesuai untuk ni Ustaz. Penceramah. Ha? Sesuai untuk penceramah. Yalah, Ceramah. kadang yang disampaikan tu benar. Tapi masalahnya ya kadang daripada menyampaikan yang benar tu jadi fitnah, orang tidak suka, ya. Orang marah, ya. Apalah ni ya, sudah biasa buat macam ni tiba-tiba dah suruh alih macam ni. Kan? Padahal So, padahal yang disampaikan itu yang benarnya macam ni, ya. Oh, tak nak terima, nak juga yang lama juga, amalan yang lama juga. Yang benar tu tak diterima, itu katakanlah walaupun dia pahit sekali. Ya pahit. Ya. Kulil haqqo. Kulil haqqo walau kana murra. Kana murra. Hafalkan tu. Kulil haqqo walau kana murra. 2 kalimah saja. Dua rangkap lah. Kulil haqqo kena walau kana murra. Murra tu mana pahit, ya. Murra pahit. Murra tu mana pahit. Kena singkir dia jadi apa penceramah. Pasal mengatakan yang benar kena singkir. Macam itulah. Sebab kita orang dulu ada tafsir tu dia cerita pasal ni lah Ustaz. Surah Al-Baqarah kan memang yang betul-betul pasal hukum-hukum. Tengok tak boleh dah tidak ada dihalang untuk memberi ceramah. Tafsir lah tafsir. Ya. Kat mana? Mesti Asabirin. Dulu lah Ustaz. Dia tapi betul lah. Tapi tak boleh dah. Hari ni saya walaupun dia ceritakan walaupun saya ni saya cerita yang benar tu. Tak nak panggil saya pun tak apa. Tak ada panggil dah. Tak dapat toliah nanti. Ustaz tu ada mak Hafiz dekat ni. Ustaz apa lupa. Ustaz Gani pun. Sedap dia tafsir. Alah, saya pun dulu kan kena dekat Sabirin juga. Pasal bab musafir tu, bab musafir yang kita belajar hadis dulu. Ya, ada orang yang masuk baru ke apa ke, dia pula yang buat hal. Kan? Adalah kita kena panggil sana sini. Ya. Berapa kali kita kena ulang alik. Dia tanya itu, tanya ini, banyak macam soal siasat. Ya. Pasal benda musafir tu kan, pasal kisah musafir. Itu dikatakan walaupun benar kita cakap, tapi penerima ni kadang tak biasa, baru masuk, tak faham. Tiba-tiba masuk belajar, dah terperanjat pula bila dengar hadis-hadis berkaitan musafir. Ya. Entah-entah dia pun tak pernah sembahyang jamak qasar. Ya. Tapi kalau dekat ni saya ikut kelas dekat Muslim Melayu dia katakan kalau dia belajar macam hadis mazhab Bulughul Maram tu, kalau dia bukan orang ada hadis ni lah. Dia kata kalau kita empat mazhab, kalau kita belajar kita makan kat kita, kalau kita orang tak pernah belajar jangan bagi tahu dia. Dia kata kita buat sesat dia. Ya. Itu. Siapa yang kata? Dah lecturer UM tu kata dia belajar 4 mazhab ke buku 4 mazhab. Mazhab ni kata ni dia ada 4 mazhab kan. Mak Ahmad ini dia pandangan-pandangan dia. Jadi yang kita belajar kita faham lah kan. Ini pendapat ni, pendapat kita. Jadi kalau kita beritahu orang tak pernah belajar, dia kata kita buat agama sesat. Okey ya, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah akan datang kita sambung Babul Ariyah. Babul Ariyah. Apa mana Ariyah? Pinjaman. Ya. Pinjaman. Okey, itu saja.